Sekarang saya akan menerangkan secara laju-laju, secara ringkas, apakah dia kandungan silibus untuk CTU 552, Falsafah dan Isu Semasa. Dalam bab pertama, kita akan mempelajari tentang falsafah dan pendidikan. Dalam bab ini, kita akan menyentuh tentang falsafah pendidikan negara, apakah dia intipati falsafah pendidikan negara yang mahu melahirkan insan beradab, berakhlak dan mempunyai nilai-nilai murni menerusi kepercayaan kepada beragama, dan juga apakah dia falsafah dalam rukun negara, apakah dia falsafah pendidikan yang ada dalam ajaran Islam. Dan kita akan rumuskan menerusi bab satu ini, adakah pengajian falsafah, adakah pendidikan kita sekarang menjadikan kita ni insan yang benar-benar mempunyai adab dan juga nilai-nilai murni yang terhasil dari pendidikan, ataupun pendidikan sekadar memberi maklumat saja tetapi tidak menghasilkan insan, tetapi menghasilkan mungkin hanya robot-robot sahaja yang tidak mempunyai jiwa lagi. Dalam bab 2, kita akan tercakap tentang falsafah dan kehidupan. Ada 4 elemen yang penting dalam falsafah dan kehidupan. Kalau saudara-saudari mungkin boleh rujuk kepada course outline yang telah saya berikan sebelum ni, ada 4 elemen penting, iaitulah epistemologi, metafizik, kosmologi dan juga etika. Dalam bab ini kita akan bercakap secara ringkas saja apakah itu epistemologi, apa kepentingannya, apa itu metafizik, apa kepentingannya, apa kosmologi, pandangan kita tentang alam, kejadian ni, dan kenapa penting untuk kita tahu tentang kejadian alam ni dan juga kaitannya dengan kehidupan kita. Dan juga etika serta akhlak, kenapa perlu kita berakhlak, perlukah wujudkah benda baik atau benda buruk sebenarnya, ataupun ianya cuma satu benda yang bersifat relatif, dan adakah ianya mempunyai kaitan dengan kehidupan kita. Dalam bab ketiga, kita akan belajar tentang seni dan kaedah berfikir. Secara umumnya, seni dan kaedah berfikir ini termasuk di dalam bidang epistemologi, cara kita nak mengetahui perkara itu benar ataupun salah, siapakah pihak-pihak yang berautoriti, dan juga adakah pemikiran kita sekadar menggunakan akal saja, dan bagaimana menggunakan logik dengan secara yang betul. Dalam bab ini kita akan mempelajari tentang bagaimana berfikir dan bagaimana kita boleh berfikir secara salah. Apakah kesilapan-kesilapan yang sering dilakukan sewaktu melakukan operasi berfikir, dan juga adakah wujud kaedah-kaedah lain untuk kita mendapat ilmu, pengetahuan selain daripada melalui kaedah berfikir saja. Maksud saya kaedah logik yang klasik saja. Adakah wujud logik moden dan juga kaedah-kaedah yang terbaru. Itulah insya-Allah kita akan pelajari dalam bab 1, bab 2 dan bab 3. Kalau saudara-saudari masih ingat, saya tadi ada menceritakan tentang persoalan-persoalan asas kehidupan, persoalan asas falsafah. Siapa kita? Dari mana kita datang? Kenapa kita di sini? Apa yang nak kita buat di sini, di dunia ni? Dan juga selepas mati, apa kesudahan dan ke mana kita akan pergi? Dalam bab 4 dan bab 5, persoalan-persoalan ini akan kita cuba rungkai. Dalam konsep insan 1, kita akan bercakap tentang siapa kita dan juga dari mana kita datang. Kita akan bercakap tentang hakikat insan, roh dan jasad, dan juga kita akan cakap tentang hakikat yang dia datang daripada ciptaan Tuhan. Dan juga kita akan melihat konsep-konsep lain, pandangan-pandangan agama lain, dan juga pandangan sains tentang asal-usul kejadian manusia yang kita akan bandingkan dan kita akan bincangkan. Dalam konsep insan kedua, kita akan bercakap tentang tujuan insan di sini. Apakah dia yang hendak kita lakukan, tentang apakah dia perkara baik, perkara buruk, dan juga tentang kaitan antara kehidupan dan juga konsep insan itu tadi. Dalam bab epistemologi, bab 6, kita akan melihat perbandingan epistemologi, cara kita melihat, orang Islam melihat ilmu, apakah hakikat ilmu, bagaimana ilmu diperolehi dan apakah dia autoriti ilmu, dan juga kita bandingkan dengan falsafah, aliran-aliran pemikiran yang lain, bagaimana Barat melihat ilmu,
aliran-aliran tertentu melihat ilmu dan juga bagaimana diperolehi dan apakah autoriti dan juga cara berfikir menurut aliran lain dibandingkan dengan pemikiran ataupun cara berfikir Islam. Dalam bab 8 kita akan cakap tentang falsafah etika, tentang akhlak, tentang moral. Adakah etika, perkara baik dan buruk ini ditentukan oleh agama? Adakah etika atau perkara baik buruk ini ditentukan oleh akal? Ataupun sebenarnya tak wujud perkara baik atau perkara buruk? Perkara ini sangat penting untuk kita menetapkan ataupun mengaplikasikannya dalam kehidupan kita kelak. Kita juga akan melihat konsep etika baik dan buruk menerusi agama-agama lain dan juga pandangan falsafah terhadap baik dan buruk. Dan akhir sekali kita akan cuba untuk membuktikan bahawa menerusi etika, iaitu bila kita melakukan perkara baik, kita akan merasa bahagia, dan sekiranya kita melanggar etika, melakukan perkara yang tidak baik, kita akan merasa derita, kita akan merasa tidak mencapai kebahagiaan dan menyebabkan kehidupan kita sukar di dunia ini. Dalam bab 9 kita akan mengkaji aliran falsafah. Kita akan ambil satu kajian kes. Contohlah kita akan study feminism ataupun kita akan mengkaji sosialism ataupun scientism. Lihatlah apa kesesuaiannya, dan dalam bab 10 kita akan melakukan perbandingan falsafah antara satu falsafah dengan falsafah lain, persamaan dan perbezaan, pro dan con, mana yang baik, mana yang buruk, yang kita akan ulas dan cuba untuk mengasah kemahiran dan juga kemampuan para pelajar untuk melakukan perbandingan falsafah.